Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, malam ni saya nak review sikit tentang tanah-tanah di Lenggeng. So siapa yang tak biasa tengok lagi YouTube saya, so saya akan cerita tentang tanah, rumah, juga tentang pokok-pokok buah dan sebagainya. So untuk yang baru, saya akan berikan iklan-iklan berkaitan dengan rumah-rumah yang akan dijual dan juga tanah-tanah yang akan dijual, terutamanya di sekitar Selangor dan juga Negeri Sembilan. Di samping tu ada juga di negeri Terengganu dan negeri-negeri lain. So yang saya nak share malam ni adalah berkaitan dengan tanah di Lenggeng. So tanah di Lenggeng ni, tanah di Lenggeng ni dia special sikit pada saya sebab dekat sana dia punya tanah tu bukan sahaja subur, bahkan tanah-tanah dia tu memang sangat sesuai untuk tanaman durian. Kebanyakan tanah di area Lenggeng ni, terutamanya dekat bukit-bukit, diorang dah teraskan dan buat tanaman durian. Dan kebanyakan pokok-pokok yang ada kat situ pun adalah pokok durian. Selain daripada getah, pokok manggis, pokok nangka, pokok duku, lansat, rambutan, buah-buahan semua. Selain daripada tumbuhan ni, dekat sana juga ada orang ada buat ternakan lembu. So sesuai untuk ternak lembu dan juga untuk tanaman. So kalau nak buat rumah tu bukanlah kata tak sesuai, tapi sebab rumah kat situ dia jauh-jauh, ada rumah tapi dia jauh-jauh. Sebab ada orang tanya saya kan, kalau tanah di Lenggeng ni untuk buat rumah, untuk buat ternakan dan sebagainya, dia sebenarnya bergantung pada kita punya kehendak. Macam contoh, kalau pembeli tu dia memang nak untuk buat rumah, so dia kalau dia maklumkan kepada kepada kita, dia sebenarnya cari tanah untuk buat rumah. So memang lebih mudah, sebab apa, kita akan terus bagi tanah yang sesuai untuk buat rumah. Macam contoh baru-baru ni ada seorang pembeli, dia nak beli tanah kebun. Dia nak buat kebun hujung minggu, nak ada pokok durian semua. So kita showkan tanah yang tidaklah terlalu dalam, maknanya sesuai lah untuk dia datang dengan family semua kan. Tapi kalau macam tanah yang terlalu dalam ni, mungkin dia akan susah lah dia nak bawa keluarga dia nak pergi hujung minggu semua kan, macam tak sesuai. Jadi dia tak capai matlamat apa yang dia nak kan. So macam kalau tanah yang kat dalam ni, yang jauh ke dalam sikit ni, selalunya sesuai untuk buat ternakan kambing ke lembu ke ayam kan. Sebab yang ternakan ni dia tak boleh buat dekat dekat dengan rumah penduduk, dia ada spek dia. So kalau untuk senang kita nak beli tanah ni, make sure kita bagi sikit. Sekejap saya sikit. Okay. Kita bagi tahu kan apa yang kita spek yang kita nak. Contohnya kita punya bajet berapa, lepas tu nak area mana, nak besar mana luas tanah tu, nak 1 ekar ke, setengah ekar ke, lepas tu nak area mana, contohnya nak kawasan Kajang ke, ataupun dekat kawasan Jelebu ke, mana-mana tempat yang mungkin kita boleh aturkan. Ataupun kita kata mungkin jarak at least 1 jam daripada rumah dia sekarang. Contoh kalau dia ada dia sekarang rumah dia dekat Bangi, so 1 jam dari rumah dia ke tempat tanah yang dia nak beli. So senang kita nak propose mana tanah yang sesuai. Berbanding kalau kita nak beli tapi kita tak tahu kat mana kita nak beli, berapa besar tanah yang kita nak, berapa bajet yang kita ada semua kan. So satu lagi pada saya, bila kita dah tahu apa yang kita nak semua kan, senang untuk kita dapatkan tanah yang sesuai. Macam contoh kalau kita beli tanah yang agak tak sesuai kan, contohnya memang murah tapi dia tak sesuai dengan kita punya tujuan beli tanah tu. Jadi nanti dia tidak begitu
tak mencapai lah apa matlamat kita beli tanah tu kan. Sebab matlamat beli tanah ni pada saya, macam saya sendiri, saya mesti suka tanah tu yang tanah dia agak besar, lepas tu ada pokok buah semua kan. Tapi setengah orang dia yang penting dia nak tanah tu tak besar pun tak apa, at least dia nak tepi jalan. So bila dia plan nak tepi jalan, so dia tak boleh nak bajet tanah tu murah, sebab tepi jalan utama tu utamanya memang harga tu mahal. So dia kena pertimbangkan lah apa perkara yang dia nak tu. So kalau dia memang nak buat untuk bank land ataupun untuk simpan je tanah tu, so dia tak kisah tanah tu dekat tengah hutan ke kat mana ke, memang murah, dia boleh dapat dengan harga yang murah dan dia boleh simpan tanah tu sampai satu masa dia nak jual, dia boleh jual tanah tersebut. So bergantung kepada kehendak masing-masing sebenarnya. Dan saya showkan kalau ada yang nak beli tanah ataupun rumah, so boleh tanya pendapat orang yang jual tanah tu. Tanah ni sesuai untuk apa? Sebab bila kita beli ikut mungkin sebagai kita yang nak beli ni, mungkin kita tak tahu tanah tu sebenarnya sesuai ke tak dengan apa yang kita nak. Contoh kita boleh tanya, saya nak beli untuk tujuan ternakan kambing, sesuai tak tanah ni? Boleh ke lepas dengan untuk ternakan tu? Ada tak tempat dia nak punca anak air ke, ataupun ada tempat ragut dekat ke tak ke? Boleh tanya macam-macam benda kan yang berkaitan dengan tanah yang kita nak beli. So saya rasa saya sharekan benda ni supaya sebab sebelum ni ramai yang nak beli tanah yang tanya dengan saya kan, dia tak tahu apa tanah yang dia nak beli tu secara spesifik. Jadi susah kita nak aturkan tanah mana. So dia kalau pembeli minta kita listing, kita senaraikan semua tanah yang nak dibeli pun tak sesuai, sebab dia tak tidak menepati apa yang dia nak. So yang paling mudah adalah kita senaraikan apa yang kita nak, so kita beri apa yang sesuai dengan yang kehendak pembeli tersebut. So itu video ringkas saya malam ni tentang apa yang sepatutnya kita lakukan untuk kita beli tanah, untuk memudahkan kita lah. So untuk malam ni saya berhenti sampai situ dulu. Okay, jumpa di next video. InsyaAllah saya akan cerita lagi berkaitan dengan tanah semua. Okay, Assalamualaikum.